Ini tak boleh jadi tuan-tuan dan puan-puan. Memang tak boleh jadi. Waalaikumsalam. Makin lama makin teruk, makin lama makin teruk mereka ni mengambil kesempatan pada kita ni, Jadi hari ni saya bersuara sebagai seorang rakyat, bukan pasal kerana saya nak backup mana-mana punya menteri ke, nak backup mana-mana punya parti, tak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkara macam ni yang melibatkan rakyat ni tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan bagi muka. Kita jangan bagi muka. Pasal apa? Bagi saya ini tidak adil. Tidak adil. Disebabkan kerana apa? Mereka ni menggunakan kedudukan mereka ni untuk kelebihan mereka sendiri. Atas alasan apa? Nak berkhidmat kepada rakyat. Sebelum ni dah puas dah, korang kencing kita macam-macam. Salam. Sekejap tuan-tuan dan puan, share dulu. Saya bukan minta share pasal nak kejar nama, kejar view ke tidak, supaya benda ni biar semua rakyat Malaysia tahu, nilaikan sendiri apa yang berlaku pada hari ni tuan-tuan dan puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian. Seperti mana yang korang tahu semua, seperti mana yang korang tahu, baru-baru ni daripada pagi tadi saya dapat tengok caption ni yang berlega-lega dekat ruang media sosial ni. Bahawasanya mengatakan menteri yang keluar negara ni, dan apabila mereka ni balik ke Malaysia, mereka akan dikenakan kuarantin selama 3 hari je. 3 hari je tuan-tuan dan puan-puan. 3 hari. Jadi ni saya nak bagi tahu ni, kalau rakyat dikenakan sampai 10 hari, ni yang balik daripada luar negara ni, ini mengarut tuan-tuan dan puan-puan. Apa? Covid ni boleh tahan 3 hari je ke apa? Boleh tahan 3 hari je ke apa? Nak tahu keputusan. Kenapa tak nak beza-bezakan pula rakyat dengan menteri ni? Apa dia orang punya kata apa? Dia orang punya kelebihan. Waalaikumsalam semua, waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah baca dah yang Akta 1988, kalau tak saya ingat tadi saya baca tadi itu betul. Memang ada tertulis kat situ, tapi Akta tu tuan-tuan dan puan-puan, undang-undang tu dibuat ketika sebelum ada Covid. Jadi kita pun tahu Covid ni dia punya tindak balas selama 14 hari, 10 hari macam tu. Jadi kalau katalah menteri-menteri ni yang balik daripada luar negara datang kembali kepada luar negara 3 hari je, mana cukup nak dapat keputusan? Kalau rakyat kau tekan cukup-cukup, tak cukup dengan kau tekan, kau compound lagi, kau bagi denda lagi. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan semua, yang mana tak tahu berapa ramai lagi rakyat Malaysia terkandas dekat luar negara ni yang tak boleh nak balik tau. Mengeluh diorang ni, tak tahu kepada siapa dia nak mengadu lagi ni. Dah lah tak boleh nak balik. Lepas tu pula kalau nak balik kuarantin kena bayar lagi kos sendiri. Diorang cari rezeki dekat luar negara kot, bukan suka-suka diorang nak pergi sana. Bila tang menteri, bila tang VVIP boleh. Pasal apa? Korang ada power. Ahli-ahli politik ada power. Boleh. Undang-undang apa yang diorang pakai ni? Betul, kata batok 1988 saya baca tadi benda tu, Akta penyakit-penyakit, betul. Tapi itu sebelum ada Covid. Sekarang ni Covid tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh tahu dia punya rebak macam mana. Engkau suruh rakyat jaga SOP, engkau suruh rakyat jaga ikut SOP bagai semua, jarak penjarakan sosial apa semua. Tapi korang dalam meeting, korang boleh anjurkan pula back to school, tapi sebenarnya bukan pasal back to school. Kau bertopengkan back to school, lepas tu kau bagi bendera apa semua, kau daftar ali apa semua. Apa benda semua ni? Korang ni tu saya cakap tuan-tuan, mereka ni menggunakan kesempatan yang ada ni. Lepas tu kau sibuk bantai. Okey, rakyat tak ikut SOP, rakyat punca, lepas tu kau bagi PKP. Senang kau umumkan PKP. Okey, tutup sektor ni semua. Mengarut tuan-tuan dan puan-puan. Mengarut. Pada hari ni tuan-tuan boleh nampak, hari ni dah dibebaskan dia punya sektor-sektor yang mana yang kena tutup 2 minggu lepas. 3 minggu lepas baru buka. Kedai makan boleh makan hari ni. Boleh lah orang cakap, lega lah sikit peniaga-peniaga kedai-kedai makan ni kan. Tak apa, walaupun diorang kena tanggung, lega lah sikit. Tapi tak guna lah tuan-tuan puan, kalau buat PKP ke SOP kau desak rakyat. Tapi kalau menteri sendiri tak ikut, kalau katalah 3 hari, menteri tu duduk kuarantin 3 hari, masuk hari ke-4 ke-5 jumpa public, tiba-tiba hari ke-6 declare
positif apa menteri itu. Berapa ramai dia orang dia jumpa tuan-tuan dan puan. Dan berapa ramai dia jumpa. Ini yang mengarut tuan-tuan dan puan. Ini mengarut. Bagi saya undang-undang yang ada sekarang ni memang betul kena gubal, kena wujud ke akta baru apa semua. Tak fair. Oh, kalau rakyat kau tekan cukup-cukup. Kau rakyat kau tekan, kau denda apa semua. Oh, tapi kalau VVIP menteri kita bagi kelebihan. Tak apa. Wah, hebat. Mati macam ni tuan-tuan dan puan. Oh, rakyat kau tekan cukup-cukup. Yang hebatnya orang tahu yang lepasnya menteri. Pasal apa? Kroni. Oh, okey, bagi lepas. Ini dah mengarut tuan-tuan dan puan. Tak boleh macam ni. Kan? Orang nak buat majlis kenduri tunang, orang nak buat majlis kenduri arwah pun tak boleh. Kawan saya ni sampai seksa menunggu ni nak kahwin. Kan? Itu pun kena online, tak pernah dibuat, tak pernah sejarah. Nikah pakai online. Kan? Nak buat kenduri arwah pun susah. Nak pergi masjid pun susah, nak baca Yasin ke apa-apa program kat majlis rumah ibadat tak boleh. Oh, tapi bila melibatkan ahli politik, bila melibatkan menteri, mulalah bukalah konon-kononnya back to school, bagilah baju pada budak sekolah, lepas tu kau letak kat situ meja pendaftaran ahli apa semua. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Itulah dia. Ini yang sekarang ni terjadi. Saya bukan nak sebelahkan siapa-siapa, tidak. Kalau bagi saya benda ni semua memang ada yang tak betul, kita kena tegur. Kan? Dengan parlimen yang sekarang tergantung, tak boleh nak buat apa. Jadi ini je lah kita suara tuan-tuan dan puan. Rakyat dah penat. Rakyat penat ikut SOP. Rakyat penat nak kena denda apa semua. Bagi nak mampus, nak jaga SOP. Takut kena denda dengan pegawai polis apa semua. Tetapi selama dek ya korang siap bagi bendera lagi, alasan buat program back to school. Apa benda ni? Ini mengarut tuan-tuan dan puan. Mengarut. Mengarut. Dah lah rakyat sekarang ni dengan menghadap, saya terus terang saya cakap lah, berkenaan dengan bantuan-bantuan yang ada sekarang ni sebenarnya memang tak mencukupi. Kalau tak mencukupi tidak mengapa, kita faham. Tapi at least kau bantu, ringankan lagi dengan, janganlah kau sekat benda-benda ni. Contoh macam Aisina kena boleh SP. Boleh nampak macam mana seksanya kategori 2 ni. Kau luluskanlah, tak payah nak bersyarat semua tu. Nombor 1. Nombor 2, berapa banyak kedai-kedai yang sebelum ni tutup, yang tak ada kena mengena ni. Kedai-kedai kecil ni, kedai-kedai baju ke, kedai-kedai makan ni, ini kluster-kluster yang memang kurang orang cakap, risiko rendah. Tapi yang kilang-kilang besar-besar ni, pelabur-pelabur besar ni, kau buka. Lagi banyak diorang punya, orang kata apa? Diorang punya jangkitan kat sana. Kilang ke pembinaan ke, pasal apa? Pasal diorang toke-toke besar. Konon-konon alasan, kena jalan. Pasal apa? Nak bagi income kat kerajaan. Pinawai betul lah. Habis yang rakyat biasa yang terbiar ni, berapa banyak rakyat yang terkesan, yang tertutup kedai-kedai diorang ni semua, kedai-kedai tudung, kedai-kedai baju. Macam-macam lagi tu. Kita bukan cakap pasal apa tuan-tuan dan puan. Berapa ramai rakyat yang berkhidmat dalam sektor-sektor ni sekarang ni kita pun tak tahu ni. Sepatutnya pihak kerajaan kena fikirkan benda ni, cari penyelesaian. SOP kita dah ada tuan-tuan dan puan. SOP dah ada. Ikut je lah SOP tu. Kan? Boleh pula kau terbang ke luar negara alasan urusan rasmi. Urusan rasmi. Habis ni sampai saya dengar ada 2-3 orang kawan-kawan kita ni yang duduk dekat seberang ataupun yang ada bekerja dekat luar negara ni, yang sampai ahli keluarga meninggal pun diorang tak boleh nak kata apa? Nak melawat pasal apa duduk luar negara. Bila nak balik nak kena kuarantin. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Bila tang menteri, VVIP boleh. Cantik. Inilah dia. Dah tahu kita dah ketatkan SOP, kau buatlah sekali. Bila rakyat kau tekan cukup-cukup, tak boleh ni, tak boleh tu, rumah ibadat tak boleh, semayang apa semua bagai semua. Tiba-tiba kau duduk satu backup, kau pasang satu khemah, kau alasan kau back to school bagi barang bantuan. Letak daftar ahli sekali, bagi bendera, melancarkan gerakan apa semua, apa benda ni. Saya pun ada tengok lah apa wakil-wakil rakyat lain bagi bantuan. Orang tu datang seorang-seorang ambil, cukup, tak payah nak bagi majlis bagai. Kan? Saya bukan nak kata apa lah tuan-tuan dan puan-puan, tapi berkenaan dengan isu rakyat ni tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan seharusnya kena peka lah. Janganlah nak fikirkan pasal orang kata apa, nak kena jaga. Sekarang ni apa yang saya nampak, mereka ni aku bagi tahu sikit lah. Yang aku nampak sekarang, diorang bukan nak jaga rakyat sangat, tak. Diorang ni nak jaga ahli-ahli parlimen ni yang takut melompat sekarang ni. Ini sekarang ni diorang punya misi ni. Nak kejaga, nak kekalkan konon-konon kerajaan yang ada ni, takut. Maklumlah kerajaan majoriti ni tak banyak dah, berapa kerat je. Nak kena jaga ahli-ahli parlimen ni jangan sampai hilang sokongan. Inilah dia.
Kita minta jaga rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya kita minta orang kata apa, bukannya kau orang suka-suka je. Kau buat undang-undang tapi kau langgar undang-undang. Betul. Ada yang katakan betul. Saya faham, saya baca undang-undang tu. Akta 19 akta berjangkit semua betul, urusan rasmi. Tapi itu sebelum ada Covid. Sekarang Covid punya jangkitan lain, tuan-tuan dan puan-puan. Tak fair macam ni. Sebagai seorang rakyat, bagi saya lah ini tak fair, tak adil. Kerana apa? Rakyat ditekan, orang meniaga tepi jalan kena denda. Baru letak emas tepi, kau nampak? Sampai aku punya patung kuda ni pun aku pakai emas, nampak? Letak bawah dagu pun kena. Apa cerita ni, tuan-tuan dan puan-puan? Apa cerita ni? Itulah saya cakap. Macam mana pun, apa yang saya boleh bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan kejar populariti, saya bukan kejar view, tetapi tuan-tuan nilaikan kita jangan sampai kita salah pilih orang lepas ni. Jangan sampai kita salah lagi pilih orang, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup sekali kita salah, cukup. Pasal apa? Kita nak mereka ni menjaga kita, tuan-tuan dan puan-puan. Menjaga kita ni, menjaga kebajikan rakyat. Bukannya suka-suka je. Mentang-mentang rakyat tak apa, rakyat boleh adab. Kita menteri, kita jaga kita punya orang je sudah. Jangan jaga ni ahli parlimen, jangan lompat-lompat sana lompat sini. Apa benda ni, tuan-tuan dan puan-puan? Saya cukup tak boleh terima, tuan-tuan dan puan-puan, apabila undang-undang ni dibuat untuk orang rakyat bawah-bawah ni je. Kalau tengok, saya banyaklah, bukan saya nak salahkan pihak-pihak berkuasa, tidak. Kita pun faham mereka ni kena arahan buat kerja, kita terima. Tetapi biarlah berpada-pada, tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah sampai orang yang tak mampu nak bayar RM1,000 tu didenda. Lepas tu pula orang yang mampu bayar RM1,000, RM2,000, RM3,000 depan mata buat tak nampak. Video banyak keluar dah, tuan-tuan dan puan. Mengarut dia ni. Bayangkan orang yang kat luar negara sana ni, katalah dekat Singapura lah kata, diorang ni bekerja tau, bekerja. Mak bapak diorang meninggal, tak boleh nak balik pasal apa? Border tutup. Minta request pun tak boleh. Tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan rasa macam mana? Ini yang saya cakap. Kerajaan, saya bukan nak kata kerajaan sekarang tak bagus, tidak. Tetapi apa yang berlaku sekarang, pentingkan rakyat dulu. Jangan sibukkan benda-benda lain, pentingkan rakyat dulu. Korang buat undang-undang, kau kena patuh undang lah. Korang buat SOP, suruh orang scan apa semua, pakai sanitizer apa semua. Semua kau suruh buat. Tiba-tiba tang menteri-menteri ni, boleh lepas. Alasan apa, tuan-tuan dan puan? Alasan apa? Saya bukanlah nak desak. Ni macam abang Mutu, saya bukan nak suruh Menteri Kesihatan ni letak jawatan, tidak. Tetapi tolong fikirkanlah benda ni. Nilai kan. Korang minta desak rakyat, patut SOP. Rakyat dah sengsara dengan PKP sebelum ni, masuk PKPB. Dah PKPB dah elok pergi ke PKPP. Susah benar nak sebut. Tambah pula pilihan raya dekat negeri Sabah itu hari. Punca bom meletup balik kau. Kau rasa dah kena hadap balik PKPP balik ni, masuk balik PKP. Seksa lah. Kita orang pun nak raya juga tau. Berapa raya dah? Raya puasa kena hadap macam tu. Raya Deepawali kena hadap macam tu. Christmas ni, Chinese New Year pun kena hadap juga macam tu. Habis kurang ampau apa semua tahu. Tak boleh nak pergi rumah bos-bos aku ni semua ni. Kau tahu? Korang lain lah, korang ada duit mewah, semua elon, semua kerajaan bagi. Pasal apa? Itu duit kita orang bayar teks. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan, gaji-gaji ni ahli parlimen, menteri ke apa semua, kita yang bayar tau. Kita yang bayar. Saya bagi tahu, kita yang bayar. Walaupun korang bayar road tax motor ke, kita ni duit tu bayar diorang tu. Kereta yang diorang naik tu duit kita tu. Kena ingat. Sila ambil lah video saya ni, share kan. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan, bukan saya kejar populariti, tapi kita nilaikan sendiri supaya kita jangan salah pilih orang lepas ni. Carilah tuan-tuan dan puan, kalau ada orang-orang yang betul-betul rasa diri dia boleh memimpin kita ni, boleh suarakan suara kita ni ke dalam Dewan Rakyat kelak ni, anda pilihlah nanti. Saya bukan suruh anda undi parti ni ke, tidak. Tapi anda nilailah sendiri siapa yang layak untuk memimpin kita atau memimpin negara kita ni. Jangan bayar macam ni, tuan-tuan dan puan. Undang-undang suka-suka je. Menteri boleh,
oh rakyat tak boleh. Ini mengarut. Ini mengarut tuan-tuan dan puan. Saya betul tak boleh terima lah bila terkenangkan dengan baru 2 hari lepas pasal berkenaan KWSP. Hari ni saya dapat berita KWSP ni CEO tu akan ditukarkan, diganti dengan bekas pengarah TMB pun semua, supaya ada orang kata apa, bukan orang kata apa, supaya ada perubahan lah kan. Seperti mana kita tahu KWSP tu dah boleh lulus, kenapa tak nak lulus kan? Tiba-tiba pula kau hang kan terus, jadilah kambing hitam, dah tak pasal-pasal kan. Biasalah tu. Tukar CEO KWSP dah kena tukar, 1 Mac tukar baru punya. Kita minta satu je, permudah kan. Kalau katalah banyak lagi border yang ni, panggil balik rakyat Malaysia ni, tak apa, panggil balik kuarantin diorang, tak apa. Tapi kuarantin diorang ikut jari betul. Tapi masalahnya kenapa menteri yang balik daripada luar negara baru-baru ni nak kena 3 hari je? Apa alasan dia? Nak berkhidmat pada rakyat. Kalau berkhidmat pada rakyat, kau boleh duduk rumah, kau punya pegawai berapa ramai, kau boleh ejas apa? Oh, rakyat kau suruh duduk rumah, kau nak bayar sana sini lah. Apa benda ni kan? Dah lah kau kuarantin tu pun tak kena bayar apa-apa. Kalau rakyat nak kuarantin pun kena bayar. Alasan apa? Alasan rakyat tak nak dengar cakap. Public tak boleh dengar cakap. See? Terus terang saya cakap tuan-tuan, saya bukanlah ni terus terang, saya bukan berkempen tuan-tuan puan-puan. Saya bagi tahu je apa yang sepatutnya dilakukan. Jangan ada kira-kira double standard, jangan. Jadi saya minta tuan-tuan sharekan video saya ni, bukan pasal apa, supaya semua orang boleh nampak dalam Malaysia ni, boleh nilaikan siapa yang akan kita orang kata apa pilih pada masa akan datang ni. Ini disebabkan kerana kita salah pilih, pasal tu jadi macam ni huru-hara negara kita. Terpulang pada anda. Saya bukan suruh anda undi orang ni, tetapi sebelum anda mengundi, anda fikirkanlah. Dah pasal-pasal aku masuk cerita pasal undi pula. Kita pasal balik cerita pasal apa yang terjadi sekarang ni, di mana Menteri Kesihatan mengumumkan pengecualian bagi menteri-menteri yang balik daripada luar negara atas urusan rasmi. Urusan rasmi ke urusan tak rasmi ke, penyakit ni kau tahu ke tidak? Dia bukan macam HIV kan, dia bukan macam AIDS kan, bukan macam malaria, tetapi penyakit ni lain macam sikit. Itu pasal sampai sekarang satu dunia lagi masih lagi menghadapi virus COVID-19. Berbahaya, kena kuarantin. Orang kuarantin 10 hari, kau nak kuarantin 3 hari, apa hal kan? Kalau macam ni susahlah. Rakyat nak buat majlis ni tak boleh, rakyat nak buat perjumpaan ni tak boleh, rakyat nak beribadah dalam rumah-rumah ibadat tak boleh. Tetapi bila melibatkan ahli-ahli politik, orang-orang politik, buat majlis konon-kononnya bagi bantuan persekolahan apa semua, panggil 5-6 orang duduk depan kursi apa semua, belakang ada banner gambar menteri bagai, berucap sikit, baca doa sikit, depan ada 20-30 orang, lepas tu bagi hantar borang, register nama, serah bendera. Apa benda ni? Boleh pula atas alasan apa? Bendera. Bendera sekarang yang memerintah lah. Ini mengarut tuan-tuan dan perempuan. Ini mengarut. Ini memang mengarut, saya cakap. Tak adil. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya mengutuk sekeras-kerasnya dan saya minta, kalau boleh, kita tak ada power, tapi ini je lah kita boleh kongsi, tak apa. Tak ada masalah. Pasal PKP saya tak boleh nak lari-lari. Kalau tidak memang saya lari jumpa orang macam ni. Saya tanya kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kau tekan rakyat cukup-cukup, kau tekan cukup-cukup, tak ada bagi muka langsung. Lepas tu bila rakyat kes menaik macam mana, tak tiba-tiba habis. Kedai yang tak patut-patut kau tutup. Sepatutnya kilang-kilang besar ni, pusat-pusat pembinaan ni, ini yang menyumbangkan banyaknya COVID-19 ni, kes positif. Itu yang patut kau tutup. Tak pasal-pasal peniaga-peniaga kecil yang baru nak survive, yang baru dapat loan ke apa ke, nak bayar, nak balik, lalas, dah kena tutup balik. Dah 3 minggu tutup, barulah hari ni buka. Kan? Pikir ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia saya cakap. Inilah saya cakap. Bukan pasal apa. Saya marah bukan pasal apa tuan-tuan dan puan-puan. Satu pasal kita ni sebagai rakyat, kita nakkan perubahan. Okey, kita nakkan satu government yang betul-betul menitik beratkan kesihatan kita, betul-betul mengambil kebajikan pasal kita. Jadi kalau undang-undang yang korang buat sekejap mana sekalipun, sekeras mana sekalipun, kita boleh ikut. Tetapi janganlah kau double standard kan.
Ahli politik lepas, menteri lepas, tetapi bila melibatkan rakyat, kau tanam cukup-cukup. Pinawai betul lah. Kan, bukan pasal apa jadi marah tuan-tuan dan puan-puan. Saya cakap melibatkan rakyat. Kau boleh tengok lah, banyak lah dekat banyak page lah. Kau boleh tengok berapa banyak orang yang kena denda pasal kuarantin ke, pasal ni ke, tak mampu nak bayar saman ke apa. Banyak. Tetapi bila program-program yang melibatkan ahli-ahli politik, menteri-menteri ni boleh lepas. Boleh lepas. Alasan back to school. Memang betul. Kau bagi tu kita baik lah, baguslah kau bagi. Tapi janganlah kau nak bagi depan berkumpul ramai-ramai kan. Lepas tu tiba-tiba ada pula bagi bendera, serah bendera tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu ada pula kemah kecil, daftar ahli parti. Apa benda ni? Saya tempat saya pun ada jugalah bagi bantuan. Tapi diorang tak bagi macam tu. Orang datang seorang-seorang, family datang. Seorang datang, pejabat ado ni ambil. Ambil. Itu betul ini sampai nak tunjuk, nak tunjuk satu Malaysia. Okey, konon-kononnya parti dia ni lah, apa semua lah. Mengarut lah. Geram aku lah. Kan? Bukan apa tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang perkara-perkara macam ni kita kena fikir lah tuan-tuan dan puan. Kan, kita benda ni melibatkan ramai mangsa yang ramai rakyat yang terkesan, terutamanya penjaja-penjaja kecil, peniaga-peniaga kecil. Yang menyewa dekat mall-mall tu semua tu pun nak kena bayar tau. Kedai-kedai juga kena bayar. Alhamdulillah lah. Terima kasih lah kepada MKN kerana lepaskan. Kan sepatutnya perkara ni tak payah kau nak bungkus-bungkus, kau biarkan orang makan. SOP boleh ikut apa? SOP boleh ikut apa? Tak ada masalah. Nanya orang tu. Orang nak hidup ni, orang nak hidup. Korang tak apa, korang gaji korang ada dah. Kau pop allowance tu, allowance ni semua macam allowance ada. Tak fikir pun. Jangan cakap lah kau fikir pasal rakyat. Kalau betul-betul kau fikir pasal rakyat, benda kes yang ada sekarang ni dah turun dah. Dah turun dah. Bukan 2,000 jadi 200 jadi 100 jadi 20 pun dah cukup dah. Kalau betul-betul rakyat bagi nak mampus, ikut. Ikut. Sekarang rakyat pun dah jemur. Lantak lah, kena lah. Pasal apa? Inilah pasal ahli-ahli politik. Menteri-menteri ni yang sepatutnya betul. Yang jadi masa satu lagi siapa? Frontliner. Tak pasal-pasal abang-abang polis, kakak-kakak polis, abang-abang tentera yang kehulu kilir ni, yang jenuh berdiri kat roadblock apa semua. Ni semua punca korang. Punca daripada siapa? Menteri-menteri ni. Ahli-ahli politik. Sibuk anjur program sana, sibuk anjur program sini apa semua. Lalas kau desak kita orang ikut SOP, korang sendiri tak ikut SOP. Hampir. Terus terang saya cakap, ini bukan apa tuan-tuan dan puan-puan. Saya cakap pasal apa benda ni kerana undang-undang sekarang melibatkan rakyat saja. Korang pernah dengar tak ada menteri-menteri yang kena ni? Saya nak tanya, pernah korang dengar ada menteri-menteri VIP yang kena compound pasal langgar SOP? Pernah dengar tak? Tak ada kan? Walaupun kau nampak depan mata tak pakai mask apa semua, dalam video keluar macam-macam video apa semua, pernah nampak tak kena saman? Tak ada. Itu saya cakap, melibatkan pegawai-pegawai politik ni, menteri-menteri ni, ahli politik lepas. Tetapi rakyat mati. Cukup-cukup kau tindas, cukup-cukup kau tanam. Kan? Tak bagi muka langsung. Lepas tu bila rakyat ikat kau, PKP. PKP ni sebenarnya tuan-tuan bukan pasal apa pun, nak selamatkan orang mesit je. Senang cerita lah. Senang cerita. Yang jadi masa ni, semua orang ni yang bekerja, alhamdulillah ada kerja, tak apa. Yang tak ada kerja, menganggur, hilang kerja pasal Covid, baru nak sebab berniaga, baru buka kedai tudung, baru buka kedai baju, kan? Dah kena tutup pula. Habis. Lepas tu sekarang aku minta pun bukan apalah, saya tak ada kuasa pun nak suara lebih-lebih, tidak. Tapi at least kita luahkanlah, bagi tahu pada pihak kerajaan. Kan saya tahu live saya ni dilihat, ditonton oleh orang kerajaan juga ni, ahli-ahli politik. Kan, jadi kau tolong sampaikanlah kepada bos-bos korang ni, jangan sampai rakyat dah mula muak dengan, rakyat bukan dah mula muak, rakyat memang dah muak dengan korang dah ni. Mengambil kesempatan menindas rakyat. Daripada hari tu saya cakap, kan, berkenaan dengan isu KWSP Sina semua tu, permudahkan. Sampai sekarang tuan-tuan dan puan, sampai sekarang boleh nampak tuan-tuan dan puan, kita sekarang ni, rakyat sekarang ni betul-betul, jangan cakap tak ada tertekan. Yang kata tak tertekan tu mungkinlah
korang kerja, korang tengah sedap. Kau turun sini, turun, kau tengok tepi-tepi jalan ni. Kau tengok kat komen-komen, terutamanya komen-komen page-page politik, kau tengok macam mana diorang mengeluh. Tu masuk kat page pengeluaran Aisina tu, kau tengok apa kata-kata dalam tu. Tak habis-habis korang dengan politik, tuan-tuan dan puan-puan. Politik. Rakyat tengah teruk, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai tu. Ini tak kira lagi dengan apa orang panggil apa, yang yang tak bayar bank 3 bulan tu, apa, moratorium apa. Itu pun tak kira lagi tu. Kan, kau bagi PKP 2 minggu, kau tambah lagi 2 minggu, kena yang pendapatan yang apa, yang makan gaji hari, yang meniaga apa semua, nak kena bayar tu moratorium tu apa semua. Kedai nak kena bayar, komitmen orang tinggi tu, tuan-tuan. Ini tak kira lagi. Yang pusat-pusat macam panggung wayang ke, pusat karaoke ke, karaoke keluarga lah. Lepas tu yang taman-taman tema ke apa ke. Ini bukan pasal nak pergi mandi manda ke, nak pergi karaoke ke, nak pergi tengok wayang ke, bukan. Diorang yang berkhidmat dalam sektor ni. Diorang pun ada keluarga, diorang pun ada apa, komitmen nak bayar kereta, bil rumah, bil api. Itu sebenarnya. SOP dah ada, SOP. Ikut je, buat je, tak ada masalah. Kan, kita minta tu je. Jadi apa lagi tuan-tuan puan? Boleh, kalau benda tu melibatkan ahli politik, menteri, okey, tak apa, kita kautin tepi, lepas. Inilah dia. Jadi terpulanglah pada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya cakap ni anda nilaikanlah sendiri. Dan apa yang saya cakap tadi berkenaan dengan double standard. Menteri boleh, rakyat tak boleh. Menteri boleh 3 hari, kenapa rakyat nak kena 10 hari? Jadi balance kan, tak apa. Bagi 10 hari, bagi 3 hari, tak apa, sama kan. Jangan berkata alasan untuk berkhidmat pada rakyat. Baru pula hari ni dengar khidmat pada rakyat, habis selama ni mana? Kan, kita tengah terduduk keras apa semua hilang. Tiba-tiba pula alasan macam tu. Tengok dari awal sebelum nak komen. Muhyiddin Yassin watching. Tak apa, biar. Kan, terima kasihlah kepada siapa-siapa yang bersama dengan saya pada malam ni. Itu okey. Awal-awal sebab monotrip IDDSM, mana itu saya cakap. Saya bukan nak puji Datuk Seri Najib, tidak. Tetapi ini kenyataan bahawa banyakkan idea-idea ni datang daripada siapa? Tuan-tuan fikirlah. Itulah saya cakap, ego politik. Kenapa korang nak tampak ego politik? Korang ni adalah pemimpin politik. Kita orang undi, kita orang undi kau lah, undi kau, letak kau dekat Dewan Rakyat tu. Jadi ahli parlimen sekarang yang ada 222 orang ni, korang ni lah yang sepatutnya jaga kita orang. Bukannya korang jaga sama sendiri, takut lompat sana lompat sini. Itu sepatutnya. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak itu sebenarnya. Itu yang kita nak. Tapi apa yang berlaku sekarang, macam saya cakap lah sebelum ni, tidak ada lagi saya nampak suara-suara yang hebat-hebat ni keluar ni. Yang hebat-hebat ni. Jadi saya minta lah, alang-alang aku dah cakap, aku minta lah kepada presiden parti-parti ni lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Mat Sabu, Datuk Seri Zahid Hamidi, Tok Guru Hadi Awang, siapa lagi, Lim Guang Eng ke, Lim Kit Siang ke, kan, tolong, Presiden MIC, Tan Sri Iswaran, MCA, aku dah lupa lah nama MCA ni, pasal susah sangat nak sebut. Liu, bukan Wee Ka Siong, Datuk Seri Wee Ka Siong, kan. Kerahkan semua ni ahli parlimen korang ni, bersama-sama duduk, settlekan masalah COVID ni dulu, settlekan masalah rakyat dulu, ketepikan fahaman korang politik korang dulu. Takkan itu pun kita orang nak kena hadap. Pasal korang bergaduh sama sendiri, mentang-mentang power ada kat korang yang mentadbir negara ni, jalan yang jadi mangsa kita orang. Kita orang jadi mangsa. Korang duduk dulu semeja, cerita baik, make out team tepi, besok negara dah naik, ekonomi dah naik, kau berebut lah. Okay, kau nak jadi PM ke, kau nak jadi TPM ke, projek ni kau nak ambil ke, projek ni kau nak ambil, kau gaduh lah. Yang penting rakyat kau kena jaga dulu. Itu je. Boleh nampak? Tuan-tuan dan puan-puan, pelabur-pelabur asing pun dah mula lari tinggalkan negara kita ni tau. Kena fikir sikit tu. Jangan main-main. Besok, jangan sampai besok orang Malaysia merempat negara lain. Tapi ini yang saya nak cakap lah. Undang-undang dalam negara kita sekarang berkenaan SOP semua hanya melibatkan rakyat je. Golongan-golongan ahli-ahli politik, golongan-golongan menteri, semua lepas.
Semua lepas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nasihatkan sekali lagi, dikala kita tengah menghadapi COVID-19 ni dengan PKP ni, dengan masa masalah lagi, tuan-tuan bayangkan, tengok siapa ni ahli-ahli parlimen korang, wakil-wakil rakyat korang ni, yang mana betul-betul bersuara untuk membela nasib kita rakyat Malaysia ni. Fikirlah. Fikir. Saya bagi tahu benda ni sekadar pengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita tak nak kita salah pilih kerajaan lagi. Kita tak nak kita salah pilih pemimpin lagi tuan-tuan dan puan-puan. Cukuplah sekali merana kita ni. Sekarang ni bukan nak kata BN ke, nak kata PH ke, nak kata PN ke, tidak. Kita fikir siapa je besok kita nak letakkan wakil-wakil rakyat yang akan datang ni. Itu yang kita nak, yang betul-betul boleh bawa suara kita, itu yang kita nak. Tak guna kalau kau ambil daripada BN ke, tak guna kau ambil daripada PH ke, daripada PN ke, kalau mereka ni semua haprak mereka kaki, tak payah. Buang masa tuan-tuan dan puan-puan. Buang masa. Kita letak diorang dekat atas supaya diorang jaga kita. Kita letak bukan letak kosong tuan-tuan dan puan-puan. Diorang dibayar allowance, semua ada ni. Dan itu semua hasilnya daripada rakyat. Elon rumah, elon kereta, elon pengiring, elon driver, elon pengangkutan apa semua, macam-macam kau, semua kau dapat lah. Yang rakyat terkangkang kat rumah, tengok Astro pun RM36. Tuan-tuan rasa? Ini yang saya bagi tahu tuan-tuan puan-puan. Kerana apa? Memang perkara macam ni memang kita kena tentang habis-habisan. Jadi apa yang boleh saya cakap sini, kalau ada lah orang-orang menteri ke, kawan-kawan kabel-kabel besar ni apa semua ni korang tolonglah bagi tahu, kita tak nak macam ni lah. Kalau SOP ikut, tetap ikut. Rakyat boleh ikut. Kenapa kluster golongan-golongan VVIP ni tak boleh ikut? Kenapa menteri-menteri tak boleh ikut? Kenapa ahli politik tak boleh ikut? Kenapa boleh ada gap kat situ pula? Kenapa? Saya marah bukan pasal apa tu. Saya tahu saya hanya orang biasa je. Marah apa dia? J nak marah pergi meninggal lah dengan dia lah, apa ada siapa. Betul. Tapi tuan-tuan nilai kan lah. Kita nak semayang, solat nak solat sebagai tahu nak berurusan dalam rumah ibadah ni. Dalam tokong tak boleh, dalam kuil tak boleh, dalam masjid tak boleh. Semua nak kena ada SOP semua. Bahagian arah lah kita ikut SOP bagai semua. Tiba-tiba pula orang kata apa, nak buat majlis ni tak boleh, majlis tu tak boleh, apa semua. Tak boleh, kena ikut SOP, tak boleh buat. Tiba-tiba diorang buat satu majlis, back to school. Betul, kau bagi bantuan tu betul. Tiba-tiba ada bendera belakang, bendera parti, bagi pula bendera, macam serah bendera pula. Boleh pula. Boleh pula. Pasal apa? Melibatkan ahli politik, melibatkan parti korang. Boleh. Yang rakyat nak buat macam ni tak boleh. Kau tekan. Itu kalau saya ambil contoh, yang bergambar baru-baru ni pun kena. Gambar-gambar yang kena. Diorang tu ambil tak kena pasal apa? Kadang-kadang ambil gambar, jangan SOP apa semua. Tapi pasal apa pula ada serah-serah bendera apa semua. Kau nak bagi, kau bagilah tu balik lah. Kenapa nak duduk ramai depan tu? Nampak sangat diorang tu perempuan melibatkan ahli politik, melibatkan menteri ke apa bagai, semua lepas. Tetapi bila melibatkan rakyat, diorang tekan cukup-cukup. Diorang tekan cukup-cukup tuan-tuan dan puan. Ini tak adil. Kalau kau nak buat SOP, kau tekan semua sekali. Semua. Menteri pun manusia jugalah. Dia pun orang Malaysia jugalah. Apa dia kebal COVID, dia kebal penyakit, mati macam ni weh. Rakyat kau tak cukup-cukup, denda apa semua Lepas tu bila bengang dengan rakyat, okey. Lepas tu bukan bengang dengan rakyat, bila takut government ke macam ni semua, okey kita laksanakan PKP. Nak kekang semua tu, habis semua, kena. Tak betul tak tidak lah. Aku tadi nak cakap, tak bukti tak ada. Fikir sendiri lah tuan-tuan perempuan. Yang jadi mangsa kita ni, rakyat Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan nak kata saya ni apalah, tapi sedih, memang sedih dengan apa yang berlaku sekarang. Tapi benda ni dah berlaku, kita terima je. Tetapi janganlah sampai kita terima-terima je. Korang ambil kesempatan pula kat rakyat. PKP kita dah hadap, PKPB kita dah hadap, PKPP tengah sedap-sedap syok-syok sana, bercuti sana. Kau salahkan pula orang rakyat yang rentas negeri pula pergi bercuti sana pula. Kalau korang pergi bercuti tak apa. Lepas tu kau dah nampak kluster tu dah nipuk, kau bantai pula, tutup, habis semua. Bila melibatkan menteri, tak boleh. Menteri dia ada kuasa. Pasal apa? Dia yang jaga negara kita ni, berkhidmat untuk masyarakat. Kalau rakyat boleh. Rakyat kena denda. Menteri tak boleh. Padahal rakyat
punyalah teruk dengan hutang, beban hutang apa semua. Inilah dia tuan-tuan perempuan. Inilah dia. Jadi saya sekadar mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya memilihlah besok siapa pun, jangan kira parti, siapa pun. Kalau anda rasa dia layak untuk memimpin kita, menjaga negara kita, anda pilih. Jadikan apa yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan boleh lihat 222 ahli parlimen yang mana sekarang ni tuan-tuan boleh nilaikan siapa yang bersuara untuk rakyat, siapa yang diam-diam membisu dan siapa yang sibuk nak jaga kiri kanan supaya jangan lompat sana lompat sini. Tuan-tuan fikir. Saya perhati benda ni dah lama, jadi saya kena sebarkan benda ni. Tuan-tuan carilah mana ahli parlimen yang sibuk menjerit-jerit dekat dalam dalam Dewan Rakyat, yang sibuk konon-konon laungkan dalam isu SOP tidak ada langsung, dalam isu ICINA KWSP tidak ada langsung, dalam isu PKP apa semua tidak ada langsung suara-suara ni. Tuan-tuan dan puan-puan nak membela rakyat, nak bersuara. Kenapa diorang ada kuasa, diorang ada power? Pasal diorang ahli parlimen, tuan-tuan dan puan-puan. Diorang ahli parlimen, diorang cakap, diorang laku. Diorang punya desak, press mesti dengar punya, pemberita mesti ambil punya. Tetapi kalau macam saya cakap ni, harap pada tuan-tuan dan puan-puan, sebarkanlah supaya semua rakyat Malaysia boleh fikir. Jangan taksub pada pemimpin-pemimpin parti politik ni, jangan taksub pada politik. Kita fikir rakyat kita sendiri ni, kita fikir diri kita sendiri, kita fikir negara kita sendiri ni. Kan, yang betul kita sokong, yang tak betul kita balon, tuan-tuan dan puan. Begitu juga dengan saya, walaupun saya ni ahli dalam parti politik, tak betul saya balon. Saya tak kira dah. Kan, pasal apa jiwa saya ni untuk rakyat Malaysia. Kita sama-sama, tuan-tuan dan puan. Kita yang letakkan diorang kat atas, tetapi kenapa harus di double standardkan pula? Menteri boleh, rakyat tak boleh. Menteri kena 3 hari kuarantin, rakyat kena 10 hari 14 hari. Berapa banyak pula orang kata apa, rakyat Malaysia, saya ulang sekali lagi, berapa ramai rakyat Malaysia yang tinggal dekat luar negara ni, yang tinggal dekat luar negara ni, tuan-tuan dan puan-puan, boleh nampak. Okey, sekejap, saya ada dah satu request, saya terpandang, minta maaf saya tak lambat baca tadi. Okey, sekejap, boleh ke tidak ni? Sekejap, saya ada tetamu yang nak visi dengan saya sekejap. Saya jemput Tok sekejap. Assalamualaikum, bos. Ya. Tok Singa. Assalamualaikum. Untuk pengetahuan, Tok Singa baru keluar pada gua. Okey, sila Tok. Kau jangan macam-macam kau, aku santau kau malam ni. Okey, alhamdulillah. Saya pun setuju lah dengan J cakap. J ni antara sahabat baik saya. Kita orang berjuang demi rakyat, insya-Allah. Dan saya pun ni on the way je untuk maklumat semua, kita on the way untuk cari orang susah. Sebab orang politik ni semuanya dia kebanyakan dia OKU apa ni je. Sebab dia orang mata buta, telinga pekak. Sebab apa je, saya dapat mesej je, saya dapat gambar, saya teriak malam-malam je, tak boleh tidur. Budak anak umur setahun, tak ada susu, bancuh TO, ganti susu je. Siapa nak tengok malam-malam ni? Politik anda tengoklah, hari ni politik tak habis-habis bercakap. Siapa nak jadi pemimpin, siapa nak kerusi, siapa nak sokong PN. Itu yang dia orang cakap kan ni. Betul. Betul. Mana ada seorang-seorang, mana ada dia orang ni? Dia orang boleh buat macam dia cakap. Dia orang nak buat bantuan apa, buah. Di mana kau nak bagi ni, kau tak payah suruh orang datang. Ya. Tak, kau nak bagi bantuan, tak payah suruh orang datang lah. Kau turunlah cari. Ini semua kepentingan politik saja. Kan? Jadi saya harap baguslah. Saya setuju dan saya sokong. Sebab kita ni, kita dah tak boleh lah nak fikir politik penipu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan, saya dulu berjuang saya tak dengar politik. Cakap lagi. Tuan-tuan, saya nak beritahu, dulu saya pun berjuang, politik ada di belakang saya dulu. Tetapi mereka ni penipu. Dengar tak, Cik? Ya, Tok. Saya dengar, Tok. Suara pelan-pelan, Tok.
Okey. Jadi mereka ni semua penipu. Sebab apa saya kata penipu? Betul. Mereka gunakan kita, suara-suara kita ni untuk kepentingan mereka, untuk kedudukan mereka. Apabila kita pergi minta bantuan mereka, kepada mereka, kita mohon bantuan untuk rakyat-rakyat, mereka sengak, mereka tak angkat telefon, tak jawab meses. Inilah ahli-ahli politik. Dan mereka ajak pula kita supaya kita resis perkauman. Bangkitkan isu resis perkauman. Akhirnya bila kita kena tangkap ke apa, mereka ada main depan mata. Betul. Tak ada. Sebab tu saya dah menyesal dah. Saya buat betul dekat semua orang. Saya menyesal bangkitkan isu perkauman. Bukan apa. Kita sayang kaum Melayu kita. Tapi mereka racun-racun kita. Bagi naik semangat kononnya kita ni pejuang. Jadi bila kita buat sesuatu, bila kita kena tangkap, mereka sengak. Tak ada apa pun. Yang nak kena bayar, yang nak kena saman, yang nak kena duduk dalam lokap, muka ni Sebab tu saya kata, lo ni kita dah tak boleh resis perkauman. Pertama sekali, jangan ikut rentak politik ni. Yang nak ajak kita, Melayu, India, Cina, tak boleh lah. J, saya bagi tahu kat J Saya sekarang saya malu je, saya malu. Sebab apa? Yang saya dah buat bantuan ni, dana daripada bukan Islam pun ramai je. Yang daripada dana daripada orang Cina pun ramai. Yang mana orang India bantu saya pun ramai. Malulah je. Betul. Kan? Inilah politik tuan-tuan, saya bagi tahu tuan-tuan, tosahlah duk fanatik politik. Hang tak kira lah hang lebay besar mana ke, hang serban tinggi 7 hasta sekalipun, kalau hang ni memang tak amanah juga. Dulu Betul boleh tak? berjuang, demi Islam, demi tu, demi. Bila dah dapat pangkat dan kuasa hari ni, Islam pun hilang, demi pun hilang. Minta maaf cakap lah. Kalau siapa nak terasa tu saya minta maaf lah. Yang Datuk cakap tu betul. Okay? Dalam keadaan macam ni, kita memang susah saya cakap tu, majoritinya yang rakyat yang susah ni, dia orang tak cari tau. Ada di parlimen ni semua, wakil-wakil rakyat ni. Bila dia orang cari, ada saja alasan. Ada je macam-macam dia minta ni lah, kena ni lah, apa semualah. Kan? Yang saya mana bila kalau orang kata tengah susah, orang memang tengah terdesak. Nak berjumpa pun susah. Nak mengadu nasib pun susah. Tetapi bila masa nak mengundi, kau pandai cari. Datang rumah tanpa dijemput. Orang meninggal, orang tak panggil kau datang. Orang kudu kahwin tak panggil kau datang. Setakat ulur RM100, tak payah, orang tak heran semua tu. Tapi bila orang ada masalah, wakil-wakil rakyat ni semua hilang. Dalam keadaan COVID ni lah, kepada semua yang tengah nonton ni, saya bersama dengan Tok Singa. Keadaan COVID ni, kita boleh nilai. Itu pasal saya cakap tuan-tuan dan puan-puan. Korang nilai sendiri ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat tempat korang. Di saat kita kena COVID ni, di saat ramai yang terkesan, mana diorang pergi sebenar-benarnya ni? Kan? Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, selepas bulan 5, bulan 6, korang tengok wakil-wakil rakyat ni semua akan datang cari. Itu je saya boleh bagi tahu. Untuk mana saya sendiri. Okey. Sebab tak dia tahu siapa yang tolong sebenarnya. Yang pertama kita suara kita, kita lawan dengan depa. Dan alhamdulillah ni pendengar-pendengar kecil dapat lesen meniaga sementara. Yang bagi tu yang masuk campur dalam ni bukan orang UMNO, bukan orang PAS. Tapi orang PKR. Saya terpaksa sebut. Ini satu kebaikan dia yang dia buat depan mata saya. Bila saya mengamuk betul, dia telefon saya, dia bagi tahu apa yang nak sebab rakyat nak apa. Saya bagi tahu saya bukan berjuang untuk UMNO, bukan untuk PAS, tapi saya berjuang untuk rakyat. Okey, dia kata no problem. Saya akan buat surat sekarang, MPSP bagi lesen secara orang kata apa? Berniaga tapi bukanlah selama-lamanya, tetapi bolehlah masa PKP ni. Alhamdulillah orang-orang Melayu kita yang mana kes pagi makan pagi, kes petang makan petang, kes malam makan malam ni bolehlah berniaga sikit je. Betul. Minta maaf dia bukan cakap politik lah je. Dia tu, macam saya cakap lah, yang mana dah pernah tengok live saya, kita tahulah. Apa yang saya cakap kat sini, sekiranya siapa pun yang buat, tak kisah daripada parti mana pun, kita sokong. Pasal dia buat untuk rakyat. So saya cakap, jangan taksub pada parti. Tapi kalau orang dalam parti tu sendiri, tak boleh buat kerja macam mana orang luar buat kerja, macam mana? Kan? Benda yang betul kita sokong. Benda yang tak betul kita lawan. Kita tegur. Kita balon. Kan? Itu yang sekarang saya cakap tu. Kan? Tu saya cakap kepada semua rakyat Malaysia, anda nilaikan sendiri.
Kan? Tak kisahlah siapa pun nak di parlimen ni, kalau diorang hebat, diorang bantu kita, kita ikut. Tak ada masalah. Jangan kira dia bendera mana pun. Tetapi kalau kena orang tu tak betul, walaupun dia satu bendera kita balon. Pasal apa? Kita yang letakkan diorang ni dekat atas tu. Kita yang letakkan diorang supaya menjaga kita, membawa suara kita. Bukannya nak jaga, bukannya kita letakkan diorang kat atas, dia nak jaga kroni-kroni dia ni. Kan? Bila rakyat tengah susah, dia orang hilang. Bila minta something, baru cebok tunjuk muka semua. Kan? Jadi itu je saya nak bagi tahu kepada semua rakyat Malaysia. Korang pun dah dengar dengan jelas apa yang sedikit sebanyak sahabat kita ni Tok Singa kan bagi tahu. Jadi anda nilai kan, saya tak suruh anda undi. Parti ni saya tak suruh anda undi, tapi anda gunakan akal fikiran anda ni, anda nilaikan. Jangan sampai kita kena kali kedua, fikirlah siapa yang layak untuk memimpin kita ni nanti. Betul, kita macam ni lah, kita tak kisah. Kita semua ada parti politik masing-masing. J ada parti politik saya sendiri. Saya pun ada parti politik yang saya sokong. Kita bukan nak salahkan politik itu sendiri. Kita tak salahkan parti itu. Sebab parti itu dalam perlembagaan parti itu bagus. Nak membantu rakyat, nak menolong rakyat. Yang masalah ni adalah pemimpin-pemimpin yang bodoh yang ada dalam parti hari ni. Yang tu yang buat masalah. Kalau kita tengok daripada parti perlembagaan parti, semua parti ni dia nak berjuang untuk demi rakyat. Tapi sebenarnya yang ada ni langau-langau ni lah yang merosakkan nama parti tu sendiri. Betul. Kita hari ni kita dah bagi tahu lah, rakyat pun dah muak dah sebenarnya dengan politik ni. Dah meluak dah sebenarnya. Jadi kita nak hari ni pemimpin yang betul-betul boleh berjuang, pemimpin yang boleh bagi dana bantuan kepada rakyat orang susah, yang hang keluar sendiri pergi carilah. Hampa boleh pergi sana sini, bercuti sana sini. Hampa ni ada kuasa sekarang. Hampa ada duit. Keluar cari satu-satu rumah yang mana hidup susah. Bukan orang susah mai cari, hampa panggil orang susah mai. Hampa lah pergi cari orang susah. Sebab orang susah ni tu kadang-kadang tuan-tuan dan puan, mereka malu, mereka segan. Mereka malu nak minta, mereka malu nak viral kata mereka lagi susah. Kita lah kena cari. Ini tu, ni yang saya, ini yang banyak yang ada saya buat satu video berkenaan dengan Ustaz Ibn Liu. Maaf Ustaz sebut-sebut juga dan saya kritik Utut Pusat Zakat dan juga Jabatan Kebajikan. Saya cakap dekat dalam video saya tu, bukan saya cakap Pusat Zakat atau Pusat Kebajikan ni tak bantu. Tetapi maksud saya dalam video tu permudahkan. Permudahkan macam mana Ustaz tu buat? Permudahkan. Ini orang nak datang minta bantuan, kau macam-macam. Kau minta. Macam-macam dokumen kau minta. Macam-macam prosedur kau minta. Dalam keadaan sekarang ni, yang teruk COVID-19 ni, semua prosedur tu kau boleh buang, tolak tepi. Bantu mana yang perlu. Kan? Lagi satu saya nak bagi tahu, mereka ni dalam kata apa, ada yang susah-susah ni, senang cerita tu. Ada yang mahir, ada yang tak mahir. Kan? Ada yang mahir macam mana nak buat, ada yang tak reti nak kena angkat orang bawa, okey macam ni bang. Itu beza diorang ni tu, mahir dengan tak mahir. Bukannya saya cakap, saya tuduh zakat dengan pusat kebajikan ni tak buat kerja, tidak. Kan? Tapi patutnya korang kena mudahkan. Dia macam ni sebenarnya. Kita boleh bagi, macam ni, dia orang boleh bersama-sama dengan kita. Macam saya duk pergi buat bantuan ni, mereka boleh bersama-sama. Okey? Bila kita pergi cari, dia orang turunlah sekali bagi. Jangan harap kita pula. Kita pun bukan duit banyak mana. Kita yang mana ada hasil keuntungan, ada orang bagi sedekah, ada orang hantar bayar zakat, kita gunakan duit tu, kita bagi. Patutnya mereka-mereka ni yang berjabatan ni, sama-sama membantu. Dah kalau korang tak boleh cari, kita orang cari, korang datanglah sekali. Bagilah dana sikit daripada pusat zakat. Tak ada masalah, kita boleh tunjuk. Ni pusat zakat bagi beberapa ribu, tak ada masalah. Kita boleh buat naik, kalau hampa nak nama, kita boleh bagi nama, tak ada masalah. Lagi satu, pusat zakat kan pusat kebajikan, dia orang ni buatlah satu satu unit mencari orang susah. Jangan harap orang susah nak main tempat hampa. Bila orang susah main tempat hampa nak bukti gambar macam tu lah, macam ni lah, menyusahkan orang. Dah lah dia tu susah, nak pi pun payah. Ni pi sana, dia cakap okey, kita orang nak gambar, kita orang nak bukti yang tu baru kita orang nak bagi. Ini dah menyusahkan orang. Sepatutnya bila dapat satu aduan, korang pi lah terus. Betul tu. Macam tadi tu macam tu cakap tadi. Macam saya memang pendirian saya satu je.
Benda yang baik kita puji. Contoh, saya bagi tahulah. Apa yang kita nampak. Satu Malaysia tahu, Sadiq. Ahli parlimen Muar. Tapi tengok hari ni buat apa? Dia bantu, at least bagi saya lah. Ada yang kecam. Tapi tak apa, biar. Dia bantu, sekurang-kurangnya dia bantu. Bagi tablet dan bagi laptop apa semua. Bagi, tak apa. At least dia buat kerja dia. Dia buat kerja dia sebagai ahli parlimen. Biar. Itu kerja dia. Jadi at least dia bantu. Daripada kita ni yang ada setengah-setengah, ni yang ada wakil rakyat kita ni yang hebat kononnya. Bantu pun tak ada. Minta apa pun tak boleh nak tolong. Macam mana tu? Itu saya cakap. Jangan kali itu saya cakap. Kita kalau tak betul, kita tegur. Kalau yang betul takkan kita nak bangkang. Kita sokong. Walaupun dia ni berlainan bendera parti. Itu yang kita nak. Itu pasal saya cakap tuan-tuan perempuan. Dalam hal ni, kena gunakan akal fikiran. Diorang ahli-ahli parlimen, setiap ahli-ahli parlimen, dia ada peruntukan dia sendiri. Lagi satu, saya dapat tahu ada ahli parlimen pembangkang, dikurangkan pula. Jadi itu masalah kepada kerajaan negeri. Jadi benda kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, maka benda-benda macam ni dia kena viralkan. Kena cerita pada rakyat. Supaya rakyat tak salah faham. Kan jangan kau cerita dalam tu je. Contoh, kalau ahli parlimen kerajaan dapat 100 juta, ahli parlimen pembangkang dapat 50 juta. Kan? Kau kena ceritalah benda tu. Kan? Jangan kau diam je. Lepas tu bila dah kecoh, baru nak buka cerita. Kita pun tak tahu mana pergi 50 juta tu. Contoh. Ya sebenarnya, kita ni rakyat dah bijak dah. Korang tak payah nak murung lah kita orang rakyat. Hampa tak payah duk menipu. Saya cakap utara lah. Hampa tak payah duk menipu. Sebab apa saya kata tak payah menipu? Dulu boleh hampa temerang rakyat. Sebab apa? Dulu bukan zaman komputer, bukan zaman internet. Bukan zaman social media. Hari ni zaman dah maju. Hampa lubang, hampa tarik macam mana pun kita orang boleh tahu, rakyat boleh tahu. Hampa jual dadah ke, isap ganja ke, isap apa pun sekalipun, rakyat boleh tahu sebab apa? Sebab zaman dah maju. Jadi hampa tak payah duk sembang lah macam tu macam ni. Tunjuk. Bila nak dapat projek, hampa orang yang pertama dulu. Tapi bila hampa nak bantu orang, hampa muka tak nampak. Betul. Contoh lagi satu je. Masalah ni, vaksin ni. Saya nak terang sikit. Saya setuju dengan pendapat Jebat Rahakar tu. Sebab apa dia kata sepatutnya vaksin ni dicucuk dulu oleh menteri-menteri. Betul. Kalau nak mampu, biar menteri tu mampu dulu. Minta maaf cakap lah. Jangan jadikan rakyat ni sebagai tikus makmal. Cuba cucuk dulu menteri-menteri. Jangan cucuk frontliner. Kesian dia orang. Dia orang dah kerja teruk. Nak pergi cucuk. Nurse-nurse tu kita tak tahu apa side effect lagi. COVID-19 ni tu, COVID-19 ni, tak ada lagi penawar dia tu. Belum ada penawar dia lagi. Pasal apa saya cakap dia tu, diorang, Datuk tanyalah, mereka-mereka ni, yang dah masuk dalam pusat kuarantin tu, tanya dia macam mana dia sembuh. Ada ke doktor bagi ni, tak ada. Dia sembuh sendiri. Jadi kita dah tahu risiko dia macam AIDS, macam AIDS. Kita dah tahu risiko dia pada orang. Jadi kita jaga SOP je. Benda-benda vaksin ni semua mengarut. Saya berani cakap, ini bukan vaksin, ini lebih kepada bisnes. Lebih nak kejar kewangan. Entah-entah vaksin ni gunakan untuk rubella ke apa, masa kita darjah 3, darjah 4, darjah 6. Sama je tu. Pasal orang yang kena corona ni, virus positif ni, tanya dia orang, apa yang kau dapat dekat dalam pusat kuarantin tu, pusat hospital ke apa yang kau dapat? Ubat apa dia bagi? Tak ada, maknanya sembuh sendiri. Jadi kalau vaksin untuk apa? Konon-kononnya untuk menghalang virus corona. Tak! Sama kat tu. Kan kita dah tahu lah benda ni dia melibatkan apa? Antibody. Kita punya antibody kan. Jadi benda tu. Jadi benda ni saya cerita lah vaksin ni. Kalau betul macam tu cakap, nak dicuba vaksin ni, cuba pada menteri. Habis cerita. Terutamanya menteri. Perdana Menteri kita bagi dulu. Tak je. Bagi Perdana Menteri dulu. Kita saat lagi bila kita cakap kita tak sokong apa dia orang boleh tangkap dia kita sebab dia orang kata kita nak menentang apa yang kerajaan nak buat, apa yang KKM nak buat. Tak, kita tak menentang. Betul, kalau hampa ada vaksin ke, hampa nak buat bisnes ke, hampa nak berjuta berbilion-bilion tu hampa yang pasal ya. Okey, ambil vaksin tu, cucuk menteri-menteri yang ada, cucuk menteri-menteri bekas-bekas menteri-menteri yang ada di pembangkang, semua cucuk dulu. Sebab apa? Hampa dah beritahu, hampa berjuang demi rakyat. Lepas hampa cucuk, kita pergi cucuk lah. Tak ada masalah. Sebab apa? Kita berjuang untuk rakyat. Lepas itu kalau tak ada apa, baru kita bagi ke rakyat. Saya setuju. Kalau Perdana Menteri nak cucuk dulu, menteri-menteri ni semua cucuk dulu, okey, kita pun akan pergi cucuk dulu. Tak ada masalah.
Lepas tu baru kita bagi ke rakyat. Baru kita nak tengok benda ni betul-betul berkesan ataupun benda ni penipu ataupun benda ni memang ada unsur-unsur nak mengkayakan suatu pihak. Ada unsur-unsur nak buat bisnes. Sebab apa hari ni kita tengok daripada KKM sendiri keluar kenyataan bahawasanya vaksin ni ada dia punya side effect dia. Dan kita takut juga side effect tu kita tak tahu badan orang ni, kita tak tahu dia normal dia macam mana. Spek dia macam mana. Tak semua sama spek dia. Jadi apa kata ambil ni cucuk dekat menteri-menteri dulu, anak bini menteri, lepas tu semua cucuk dah okey dah, tak mati, tak mampu barulah cucuk pada rakyat. Kalau mampu stop bang lah. Kalau mampu eloklah kita pun boleh ganti menteri-menteri baru yang ramai lagi ada boleh buat kerja. Macam Ustaz Abid Liu ni, kalau dia sokong pangkal dia buat kelab parti baru, aku orang pertama yang aku sokong dia. Kalau Abid Liu, kalau Ustaz Abid Liu buat satu parti baru, saya harap orang yang kita berjuang untuk rakyat, kita boleh duduk bawah Ustaz Abid Liu. Ini yang saya harap. Sebab apa? Orang macam Ustaz Abid Liu ni dalam sejuta seorang lah kot saya rasa. Kalau dia betul-betul, kita pun minta lah. Kalau tak tahulah dia setuju tak, kita bagi cadangan. Kalau Ustaz Abid Liu nak buat satu parti, saya rasa bukan takat orang Melayu, Cina, Hindu pun akan sokong dia. Siapa tu? Last. Saya beli bateri pun nak habis ni tu. Pandangan tu berkenaan dengan undang-undang double standard yang kita hadap sekarang ni. Menteri kena 3 hari, tetapi rakyat kena 10 hari. Berkenaan dengan kualiti daripada luar negara. Itu saya kata memang tak patut. Awak menteri ni kebal sangat kan 3 hari lah. Bila rakyat korang nak suruh 14 hari lah, jangan kerja lah. Company ada setengah bayar gaji, ada setengah tak bayar gaji, cuti tanpa gaji. Rakyat kena menanggung. Korang cakap senang. Rakyat susah. Kau pergi tengok semua rakyat pakai tutup mask. Semua orang ikut SOP. Sekarang siapa yang tak ikut SOP? Menteri-menteri lah tak ikut SOP. Betul. Itu saya cakap. Itu saya cakap tu. Menteri boleh. Rakyat tak boleh. Kan? Betul. Jadi Tok, terima kasih lah kerana telefon ni, kerana VC dah saya punya marah pun dah hilang. Pasal tengok muka tu terbayang kawan-kawan saya kat gua. Apa dia macam ni je. Dia perpatah Hindustan bagi tahu. Nahi tumhe hero kalah dulu. Okey tu. Saya punya bateri tinggal 6% tu. Memang tak sangka. Terima kasih. Apa pun terima kasih banyak saya ucapkan pada Tok Singa kerana sudi join PC saya. Memang saya jarang dapat BC-BC ni pasal memang yang biasalah, bukan macam orang lain kan. Tapi apa pun Tok, terima kasih banyak Tok atas pandangan, atas teguran ke apa. Terima kasih banyak. Tok, ada apa-apa kata-kata terakhir Tok sebelum saya end live ni untuk rakyat Malaysia yang tengah menengok ni? Apa pun je, teruskan perjuangan. InsyaAllah kita akan sokong satu parti demi untuk rakyat, insyaAllah. Dan terakhir, insyaAllah, Liverpool forever, you never walk alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey gang, itu tadi daripada pandangan daripada Tok Singa tadi. Saya pun dah jam dah sekejap, dah hilang dah apa saya nak marah. Kan, jadi apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan, ini sajalah yang kita boleh fikirkan ataupun boleh terima berkenaan dengan SOP, berkenaan dengan undang-undang yang bagi saya double standard, berkenaan dengan kerajaan sekarang ni, menteri ahli politik. Anda fikir, anda nilaikanlah tuan-tuan puan. Anda fikir, anda nilaikanlah. Saya bukan nak menghasut, saya bukan nak menyuruh anda benci menteri ni ke, parti ni ke, tidak. Tetapi saya sekadar ingin nasihatkan, kita ada akal dan fikiran, kita nilaikanlah. Pasal apa tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang sepatutnya kita letak di atas dan sepatut yang kita turunkan mereka ni tuan-tuan dan puan. Jadi itu saja daripada saya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian.